Petang itu, seorang wartawan telah pergi ke sebuah masjid di Selangor untuk menemu ramah seorang pemandu van jenazah. Sewaktu wartawan berkenaan tiba, seorang lelaki berusia lewat 60-an telah pun menanti. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Haji Jamil sahaja. Kata Haji Jamil, dia telah hampir 20 tahun berpengalaman menguruskan mayat dan juga membawa van jenazah. Wartawan itu sangat teruja untuk menemu ramah Haji Jamil. Pastinya bermacam peristiwa telah dia lalui sepanjang tempoh yang agak panjang itu. Peristiwa pelik? Kata Haji Jamil sebaik soalan pertama diajukan kepadanya. Saya rasalah tak pernah jumpa yang pelik-pelik sepanjang saya urus dan bawa van jenazah ni. Sambung Haji Jamil. Wartawan itu bagaikan tidak percaya dengan jawapan yang Haji Jamil berikan. Tidak mungkinlah hampir 20 tahun terlibat dalam bidang itu, Haji Jamil tidak mengalami satu pun kejadian yang pelik. Sedangkan orang yang baru 1 ataupun 2 tahun sudah terlibat menempuhi bermacam-macam insiden. Ini kan pula 20 tahun. Betul, tak ada. Tegas lagi Haji Jamil lagi. Kata Haji Jamil, semua yang dia lalui itu biasa-biasa saja. Langsung tidak pernah bertemu dengan keadaan yang pelik. Kalau mayat kemalangan mati di tali gantung, itu biasa baginya. Mayat bercerai badan juga dia pernah uruskan, tetapi tiada pun yang pelik. Wartawan itu cuba bertanya lagi, adakah tidak pernah dijumpa jenazah itu berat ataupun ringan? Jenazah wangi ataupun sangat busuk? Haji Jamil tersenyum. Katanya, sekiranya perkara begitu dianggapkan sebagai pelik, baginya semua itu biasa sahaja. Kalau jenazah berat dan ringan itu perkara biasa. Semua jenazah sebelum dimandikan busuk. Lepas mandi jadilah wangi. Balas Haji Jamil sambil ketawa. Dia pun mula bercerita pengalamannya yang dilalui 5 tahun lalu. Petang itu, jenazah yang diambil oleh rakannya dari hospital, manakala Haji Jamil membuat persiapan di masjid. Sebaik jenazah itu tiba, Haji Jamil bersama rakannya tadi cuba mengangkat jenazah untuk dibawa balik ke bilik mandi. Tetapi, beberapa kali diangkat, jenazah tidak dapat bergerak. Haji Jamil mengetuk-ngetuk keranda, namun setelah beberapa kali cuba mengangkatnya, jenazah tetap tidak mahu berganjak. Besar ke arwah ni? Soal Haji Jamil. Kawannya menggeleng-gelengkan kepala. Kata arwah, maaf, katanya, arwahnya tidaklah besar sangat. Tadi sewaktu di hospital, senang sahaja jenazah dibawa masuk. Tetapi, kenapa kali ini susah sangat? Haji Jamil dan kawannya itu terus menarik dengan sekuat hati. Keranda yang menutup jenazah tadi sedikit demi sedikit bergerak. Allahu Akbar, jerit Haji Jamil dan rakannya. Sebaik bertakbir, jenazah terus melantun keluar. Nasib baik rakan Haji Jamil sempat menahan. Kalau tidak, pasti jenazah itu akan jatuh tergolek. Ha, cerita macam ni. Maafkan saya, ini soalan daripada wartawan. Cerita macam ni. Belum sempat wartawan itu menyelesaikan kata-katanya, Haji Jamil pun terus menyampuk. Pelik apanya? Saya rasa mungkin keranda tu tersangkut dekat mana-mana ataupun ada karat di mana-mana lah. Sebab itulah dia jadi sangkut. Tak ada pelik apa pun lah. Balas Haji Jamil. Tambah Haji Jamil lagi, mengenai jenazah wangi ataupun busuk sebenarnya tiada apa pun yang pelik. Itu semua mengikut jenis badan seseorang. Sekiranya badan jenazah jenis yang tahan dengan bau, selepas mandi, jenazah akan berbau sangatlah wangi. Tetapi jenazah yang busuk itu biasanya kerana apabila roh telah meninggalkan jasad, badannya akan menjadi busuk. Apa yang peliknya? Soal Haji Jamil. Wartawan itu mula menggaru di tempat yang tidak gatal. Kali ini wartawan itu cuba bertanyakan soalan yang lain pula. Semasa menguruskan jenazah, pernahkah dia bertemu dengan jenazah yang bergerak-gerak? Oh, itu perkara biasa, balas Haji Jamil. Menurut Haji Jamil, perkara sedemikian amat biasa baginya.
Dia selalu bertemu dengan keadaan jenazah seperti itu. Dia juga pernah bertemu dengan jenazah yang menggeletek seperti ikan yang kelemasan. Kejadian itu berlaku lebih kurang 5 tahun yang lalu. Lebih kurang pada pukul 10 malam, Haji Jamil menerima panggilan telefon yang mengatakan ada kematian dan jenazah sudah sampai di masjid. Kebetulan, malam itu bukanlah hari bertugas Haji Jamil, tetapi disebabkan tiada orang yang mahu menguruskan jenazah, Haji Jamil terpaksa melakukannya juga. Semasa tiba di masjid, ramai ahli keluarga si mati sudah menunggu. Tanpa berbicara panjang, sementara juga waktu sudah pun lewat, Haji Jamil terpaksa mempercepatkan urusan. Jenazah hendak dibawa pulang jauh ke utara tanah air. Seperti biasa, sebelum memandikan jenazah, Haji Jamil akan mengurut-ngurut seluruh tubuh jenazah untuk melonggarkan segala otot-ototnya. Setelah keadaan jenazah mulai sedikit lembek, barulah Haji Jamil memandikannya. Sebaik saja air dicucur ke tubuh jenazah, tiba-tiba saja jenazah itu menggeletek-geletek. Pembantu Haji Jamil terkejut. Haji Jamil biarkan sahaja dan terus mencucurkan air ke seluruh tubuh mayat. Selesai memandikannya, barulah Haji Jamil memperbetulkan semula kedudukan jenazah. Tangannya diturunkan, kakinya diletakkan seperti keadaan asal. Apa yang nak pelik? Kata Haji Jamil. Ni, kenapa yang jenazah tu bergerak? Soal wartawan itu lagi. Menurut Haji Jamil, hal itu adalah perkara biasa. Ada sesetengah jenazah, apabila roh mahu keluar daripada jasad, otot serta urat-uratnya akan menjadi kejang. Apabila diurut, urat mulai kendur. Disebabkan itulah tubuhnya bergerak-gerak. Tiada apa pun yang pelik. Wartawan itu semakin buntu, tidak tahu bagaimana lagi mahu bertanyakan soalan. Kali ini wartawan itu cuba bertanya pengalaman Haji Jamil semasa memandu van jenazah pula. Adakah pengalaman yang aneh? Aneh tu tak pernah lah, semuanya biasa-biasa. Kalau orang kata nampak apa-apa, bagi saya itu perkara biasalah, kata Haji Jamil. Pernah sekali, kata Haji Jamil, dia menghantar jenazah ke Kelantan dan ditemani oleh anak saudaranya. Keadaan jalan ke Kelantan memang gelap dan sunyi. Tambahan pula waktu itu sudah hampir 2 pagi. Semasa mereka melalui satu kawasan yang berbukit, van tidak dapat bergerak laju kerana di hadapannya ada sebuah lori yang besar. Lori itu bergerak sangat perlahan. Anak saudara Haji Jamil memerhati lori itu di hadapannya. Kenapa yang pelik benar lori ini, Pak Long? Kata anak saudaranya. Dah, pelik kenapa pula? Soal Haji Jamil. Nampak sekejap laju, sekejap berek, kata anak saudaranya tadi. Tak larat nak naik bukit lah tu, balas Haji Jamil. Haji Jamil menurunkan kepada gear rendah lalu memotong lori berkenaan. Sebaik sahaja mereka memintas lori itu, anak saudaranya menjerit terkejut. Pak Long, apa tu? Jerit anak saudaranya sambil menunjukkan ke arah hadapan. Ketika itu Haji Jamil nampak seperti ada satu lembaga berwarna hitam berbentuk manusia sedang duduk di tengah jalan. Dia langsung tidak memberhentikan kenderaan dan meneruskan perjalanan. Itu memang pelik. Kejadian seperti inilah yang ingin diketahuinya, kata wartawan itu. Itu pun tak ada apa pun. Mungkin asap hitam. Kalau benda pelik, dah bergoyang van kami. Lagipun, mata orang muda ni senang sangat nak percaya benda-benda pelik. Bagi saya, tak ada apalah. Mungkin tu kabur saja. Balas Haji Jamil menyebabkan wartawan tadi terdiam. Haji Jamil kemudian menceritakan satu lagi pengalaman yang dilaluinya sewaktu menghantar jenazah ke sebuah tanah rancangan Felda di Pahang. Waktu itu dia bersama dengan pembantunya. Kejadian itu berlaku lebih kurang pukul 12 malam. Jalan di kawasan Felda memang gelap. Kadang-kadang ada lampu jalan dan kadang-kadang kawasan itu gelap. Sewaktu van yang dipandunya melintasi sebuah kawasan ladang kelapa sawit. Dari jauh, Haji Jamil nampak kelibat berwarna putih sedang berterbangan di udara. Rakannya meminta dia memperlahankan kenderaan. Namun, Haji Jamil terus memecut laju. Slow-slow Haji. Nampak tak apa kat depan tu? Kata kawannya. Sampai di kawasan itu, makhluk putih itu terus hilang dan Haji Jamil langsung tidak nampak kelibatnya lagi. Kan aku dah kata, tak ada apa tu. Tu kelawar je.
Kau ni cepat sangat nak fikir benda-benda pelik, kata Haji Jamil dan kawannya terus mendiamkan diri. Wartawan itu menepuk dahi. Semua yang diceritakan Haji Jamil ada alasannya sendiri. Disebabkan sudah tidak tahu apa lagi mahu ditanyakan, wartawan itu meminta izin untuk pulang. Adik, semua yang berlaku pasti ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan. Bagi saya tiada pengalaman pelik yang berlaku. Semua tu baik-baik. Saya tak tahulah orang lain. Itu bahagian mereka. Mungkin Allah nak tunjuk kebesarannya. Beruntunglah orang tu, kata Haji Jamil mengakhiri temu ramah petang itu. Memang benar kata Haji Jamil, kami pun sebenarnya bukanlah mahu menceritakan perkara tahyul ataupun khurafat. Tetapi kami ingin menyatakan bahawa setiap kerja yang dilakukan pasti ada risikonya. Sebagai pemandu van jenazah, sudah pasti mereka mempunyai pengalaman yang menarik untuk pedoman dan iktibar kepada kita yang masih hidup dan bukan niat kami untuk menakut-nakutkan pembaca. Semoga pengalaman yang mereka lalui itu dapat memberikan sedikit sebanyak pengajaran berguna untuk kita yang masih hidup supaya jangan terlalu lalai dengan dunia. Sentiasalah mengingati mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan berlaku. Mahu atau tidak mahu, kita pasti akan bertemu juga dengan maut. Kita pasti akan bertukar nama kepada jenazah. Apa yang perlu kita lakukan bukanlah takut untuk menghadapi kematian, tetapi buatlah persiapan untuk menanti sampainya kematian itu. Kita belum tentu tahu bagaimana keadaan kita meninggal nanti. Adakah dalam keadaan husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik, ataupun su'ul khatimah, iaitu pengakhiran yang buruk. Namun kita perlu berdoa agar kita kembali menghadap Ilahi dalam keadaan yang baik dan beriman. Biarlah saya ceritakan satu pengalaman yang saya lalui lebih kurang 10 tahun yang lalu. Saya tidak pasti ia adalah satu pengakhiran yang baik atau pengakhiran yang buruk. Tetapi pengalaman ini cukup terkesan kepada saya. Namun saya tetap berdoa semoga arwah diletakkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Pukul 5 pagi itu, tidur saya dikejutkan dengan satu panggilan telefon daripada pihak hospital. Katanya ada satu kematian dan saya diminta untuk mengambil jenazah tersebut. Saya segera bersiap dan terus ke masjid untuk mengambil van. Sekiranya cepat saya uruskan jenazah, jenazah itu boleh disolatkan selepas sembahyang subuh nanti. Saya memecut van terus ke hospital dan sampai di sana saya menerima dokumen si mati. Pada dokumen itu menyatakan jenazah merupakan warga negara asing dan tiada waris. Saya menghubungi rakan saya supaya menggali liang lahat di kawasan perkuburan tanpa waris. Setelah itu saya memecut van balik ke masjid. Rakan yang biasa menguruskan mayat pun saya hubungi. Sebaik sahaja rakan saya tiba, kami terus menguruskan jenazah tersebut. Saya juga berpesan kepada imam supaya meminta jemaah menunggu seketika kerana ada jenazah yang hendak disolatkan. Tidak sampai sejam, jenazah selesai diuruskan. Selepas disolatkan, saya bersama rakan saya menghantar jenazah ke tanah perkuburan tanpa waris. Jarak di antara tanah perkuburan itu dengan masjid tidaklah jauh, lebih kurang 30 minit perjalanan. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, tetapi keadaan langit masih lagi gelap. Saya memecut van dengan laju, bimbang juga hujan akan turun sekejap lagi. Musim tengkujuh sebegini memang hujan tidak dapat dijangka. Sewaktu kami baru keluar dari kawasan masjid, saya terdengar seperti suara orang yang menangis. Saya memandang rakan saya. Kami berdua berpandangan sesama sendiri. Woi, kau dengar tak? Soal saya. Kawan saya pantas mengangguk. Dia berpaling ke belakang, namun tiada sesiapa di situ. Memang tiada orang di belakang, hanyalah kami berdua sahaja di dalam van. Suara tangisan itu semakin lama semakin kuat. Siapa pula menangis ni? Soal saya. Kami menjadi pelik sebab hanya kami berdua sahaja di dalam van. Kalau suara tangisan itu datang dari luar, pasti bunyinya agak jauh. Ini tidak, suara tangisan itu kedengaran terlalulah dekat, seolah-olah di dalam van. Rakan saya meminta saya untuk memberhentikan van. Sebaik saja van berhenti, kami segera turun untuk melihat ke belakang. Anehnya, apabila pintu dibuka, suara tangisan itu hilang. Rakan saya mengetuk keranda beberapa kali. Suara itu tidak lagi kedengaran.
Saya juga memasang telinga, cuba mencari dari mana datangnya suara itu. Tetapi senyap, suara itu sudah tidak bersuara. Pelik ni, tak ada apa-apa pula. Setelah agak berpuas hati, kami meneruskan perjalanan, namun tidak sampai 5 minit bergerak. Suara tangisan itu datang kembali. Kali ini esakannya sangat menyedihkan. Suara tangisan itu membuatkan hati saya tersentuh. Saya meminta rakan saya supaya diam seketika untuk membolehkan saya menghayati suara tangisan itu. Memang sayu hati mendengarnya. Weh, ke jenazah tu hidup lagi? Soal rakan saya. Kau ni jangan macam-macam. Kan kita yang mandikan jenazah tu tadi. Kata saya. Disebabkan rasa yang tidak puas hati, saya sekali lagi memberhentikan van di tepi jalan. Walhal jarak ke kubur kurang dari 5 km sahaja lagi. Yang menjadi keheranan bagi kami, apabila pintu van dibuka, suara itu terus hilang. Bagi mendapatkan kepastian, kami membuka keranda. Ya Allah, sebaik saja dibuka, kami terkejut apabila melihat jenazah berpusing kedudukannya. Ia kini dalam keadaan yang tertiarap. Weh, macam mana boleh jadi macam ni? Soal saya. Entah, tadi kan kita elok je letak, tergolek kot ni. Kata kawan saya. Mana boleh tergolek, kan kita dah sendal dengan bantal tu. Balas saya lagi. Kami cuba membetulkan kembali posisi jenazah. Apabila jenazah dipusingkan, kami lihat ada air di kawasan mukanya seolah-olah air mata. Saya memandang rakan saya. Air apa ni? Pelik. Kalau sudah meninggal dunia, mana datang air mata? Saya menjadi keliru. Tidak pernah saya temui keadaan sebegini sebelum ini. Rakan saya juga menggaru-garu kepala. Air apa ni? Basah muka jenazah ni, kata saya. Kawan saya menggelingkan kepala. Dia sendiri tidak pasti mana datangnya air itu. Kami mencuit jenazah beberapa kali, bimbang sekiranya dia masih hidup. Sebelum ini sudah banyak kes yang kita dengar jenazah hidup kembali. Setelah dicuit beberapa kali, jenazah langsung tidak bergerak. Macam mana ni? Soal rakan saya. Macam mana apa? Bawa ke kubur lah, jawab saya. Saya mengambil beberapa keping tisu lalu mengelapkan air yang basah di kawasan muka jenazah. Terasa air itu seperti panas lagi. Kami menutup kembali keranda dan meneruskan perjalanan ke kubur. Seperti tadi juga, apabila van bergerak, suara tangisan itu terus kedengaran. Kami membiarkan sahaja. Saya tidak pasti apa sebenarnya yang berlaku, tetapi peristiwa ini pertama kali saya lalui. Semakin kami hampir sampai ke tanah perkuburan, bunyi tangisan itu menjadi semakin kuat. Hingga teresak-esak bunyinya. Tidak syak lagi. Suara itu memang datang dari dalam keranda itu. Peliknya, apabila van memasuki sahaja kawasan perkuburan, suara itu terus hilang. Haji Kasim, penggali kubur dan pembantunya sudah menanti kami. Apabila van berhenti, saya segera bertemu dengan Haji Kasim. Haji, sebelum nak kebumikan jenazah ni, nak minta Haji tolong periksa dulu, kata saya. Nak periksa apanya? Soal Haji Kasim terpinga-pinga mendengar permintaan saya itu. Saya lantas menceritakan kepada Haji Kasim apa yang kami alami semasa dalam perjalanan tadi. Haji Kasim menggelengkan kepala seolah-olah tidak percaya. Dia meminta jenazah segera dibawa keluar kerana manik-manik hujan sudah mula menitik. Apabila keranda dibuka, Haji Kasim memicit-micit badan jenazah. Keras dah ni. Sah-sah meninggal. Tapi air apa ni? Soal Haji Kasim. Kami pun tak tahu ni, balas saya. Disebabkan hujan sudah menitik, kami segera mengebumikan jenazah. Tidak sampai 20 minit, jenazah selesai dikebumikan. Waktu itu, hujan mulai lebat. Kami berlari meninggalkan kubur dan berteduh di bawah sebuah bangsal. Baru sahaja mahu beredar pulang, kami sekali lagi mendengar suara tangisan itu. Tak ada apa. Orang tu dah memang meninggal. Adalah tu bahagian dia. Janganlah duk fikir sangat, kata Haji Kasim. Sepanjang perjalanan pulang, kami hanya diam saja, langsung tidak bercakap.
Dalam fikiran kami masih lagi terfikir macam mana orang yang sudah meninggal boleh menangis. Tetapi apabila teringatkan akan kata-kata Haji Kasim, mungkin ada benarnya. Tiada apa yang pelik bagi Allah sekiranya dia menghendakinya. Dia boleh melakukan apa sahaja. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui mengapa Allah tunjukkan kejadian itu kepada kita. Apabila mengenangkan kembali saat itu, saya menjadi takut. Apa sebenarnya yang berlaku kepada jenazah berkenaan? Kenapa dia menangis? Bagaimana keadaannya di alam barzah? Jika ditanya sudah berapa banyak jenazah yang telah saya bawa selama ini, rasanya sudah tidak terhitung dek jari jemari. Walaupun saya bukan bekerja dengan pihak hospital maupun mana-mana badan khairat kematian di syarikat swasta ataupun kerajaan, namun di kampung saya, di daerah Perak Tengah ini, saya adalah antara individu yang sering dicari bila berlakunya kematian. Saya bukanlah riak atau hendak membangga diri, namun sedikit namun sedikit kelebihan anugerah Allah yang ada pada saya, terutamanya dalam urusan menuntut jenazah dan mahir dalam selok-belok jalan raya, menjadikan ramai penduduk kampung memberikan kepercayaan pada saya untuk membawa pulang jenazah ahli keluarga maupun sanak saudara mereka yang terutamanya dari Kuala Lumpur. Membawa pulang jenazah dalam jarak yang beratus-ratus kilometer juga bukanlah satu perkara yang mudah. Ianya memang cukup mencabar. Apatah lagi pada lewat malam, harus mempunyai sifat keberanian yang tinggi. Takut-takut berlaku perkara di luar jangkaan yang tidak tercapai dek akal fikiran. Antara pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan seumur hidup ialah ketika diminta membawa pulang jenazah seorang pemuda yang merupakan anak salah seorang penduduk kampung saya yang meninggal dunia di Kuala Lumpur akibat kemalangan motosikal. Beginilah ceritanya. Pada awal Januari tahun 2014 yang lalu, saya diminta membawa pulang jenazah seorang pemuda berusia lingkungan awal 20-an dari Kuala Lumpur untuk dikebumikan di kampungnya di Setiawan, Perak. Saya difahamkan pemuda ini meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya apabila motosikal yang dinaiki arwah berlanggar dengan sebuah motorkar. Sebenarnya, saya tidak begitu berminat untuk ambil tahu sebab musabab seseorang itu meninggal dunia. Ini kerana nanti sedikit sebanyak ianya boleh mengganggu fikiran saya ketika memandu. Namun, cerita kematian pemuda ini sudah mula merebak menjadi buah mulut penduduk di kampung saya. Antara cerita yang saya dengar sebelum ditimpa kemalangan pada malam itu, arwah baru sahaja selesai meraihkan majlis hari jadinya bersama dengan rakan-rakan di sebuah kelab malam di ibu kota. Mengikut cerita itu lagi, ketika pulang, arwah masih lagi berada dalam keadaan mabuk kerana terlalu banyak minum minuman yang keras sehinggalah motosikal yang ditunggangnya berlanggar dengan sebuah kereta. Entahlah, saya sendiri tidak berani untuk memberi sebarang komen tentang cerita tersebut. Bagi saya, apa yang telah terjadi itu biarlah antara arwah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlulah kita hendak menyingkap pekung atau bercerita tentang keaiban orang lain. Sebagai umatnya, setiap apa yang berlaku itu seharusnya kita jadikan teladan dan pengajaran. Saya memandang keluar tingkap kenderaan. Alhamdulillah, nampaknya keadaan cuaca dan lalu lintas pada malam itu begitu baik. InsyaAllah, kalau tidak ada aral yang melintang, rasanya dalam 4 atau 5 jam lagi sampailah saya ke kampung. Perjalanan saya malam itu ditemani oleh Saiful yang merupakan rakan baik saya di kampung. Dalam kenderaan, kami berbual panjang untuk menghilangkan rasa bosan serta mengelakkan daripada mengantuk. Sesekali kami tertawa, terbahak-bahak bila timbul topik-topik yang melucukan. Namun tidak sampai 2 jam perjalanan, perbualan rancak kami terganggu apabila terdengar sesuatu yang aneh dari dalam kenderaan. Bunyi tersebut seakan-akan suara orang yang sedang mengerang menahan kesakitan. Saya segera memperlahankan radio di kenderaan dan memasang telinga untuk mendengar dengan lebih jelas lagi. Saiful memandang saya dengan penuh tanda tanya. Saya meletakkan isyarat jari di bibir mengarahkannya supaya diam. Berkerut dahi saya cuba mengamati suara tersebut. Sah.
Bunyi itu datangnya dari arah belakang, atau dengan lebih tepat lagi, ianya datang daripada jenazah yang saya bawa. Serta-merta bulu tengkuk saya tegak meremang. Wajah Saiful serta-merta bertukar pucat seperti ditoreh tidak berdarah. Matanya tepat merenung saya seolah-olah faham apa yang sedang bermain di kotak fikiran saya ketika itu. Saya cuba bertenang dan mengawal perasaan sebaik mungkin kerana tidak mahu pemanduan saya terganggu. Saya tahu anda saya tidak kuat semangat, pasti akan berlaku kejadian yang tidak diingini pula. Bunyi suara berdengkur dan mengerang di belakang semakin lama, semakin kuat kedengaran. Ada kalanya nadanya bertukar menjadi sayu seperti meminta simpati. Saya dan Saiful terkumat kamitlah membaca ayat suci Al-Quran. Dalam hati kami berdoa dan memohon agar dijauhkan daripada sebarang gangguan. Dengan penuh berhati-hati, saya memperlahankan kenderaan dan berhenti di bahu jalan. Aneh, suara yang saya dengar berulang kali tadi, seketika tadi hilang secara tiba-tiba. Saya dan Saiful saling berpandangan. Berbagai-bagai persoalan menerjah di benak kami ketika itu. Namun, secara jujurnya, saya menarik nafas lega kerana sekurang-kurangnya kami dapat meneruskan perjalanan dalam keadaan yang selesa selepas ini. Bagaimanapun tidak sampai 10 minit kami meneruskan perjalanan, suara misteri itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas sehinggakan membuatkan kaki saya menggeletar, menahan ketakutan. Saya lihat Saiful semakin tidak keruan. Wajahnya tampak gelisah seolah-olah ingin terjun dari kenderaan yang saya pandu ini. Bunyi dengkuran yang kami dengar itu tidak ubah seperti bunyi kerbau yang sedang meminta nyawa ketika baru lepas disembelih. Demi Allah, saya tidak pernah mengalami peristiwa yang menakutkan seperti malam itu. Rasanya nyawa saya seperti direntap-rentap keluar dari jasad. Tangan saya menggigil memegang steering. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saiful bingkas melaungkan azan walaupun ada kala suaranya tenggelam timbul dan tersekat-sekat akibat melawan perasaan takut yang menguasai dirinya ketika itu. Tolong, tolong, tolong aku. Aku tak nak mati. Aku nak enjoy. Aku tak puas enjoy lagi. Sepatah-sepatah ayat tersebut keluar dari celahan suara garau yang bergema di kenderaan ketika itu. Suara itu cukup sayu, seolah-olah menagih belas kasihan agar dipulangkan nyawanya kembali. Saya tergamam, terasa seolah-olah langit runtuh menghempap kami berdua. Jantung saya berdegup kencang dan seluruh anggota menjadi kejang dan sejuk. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika itu, kecuali tangan yang memegang steering serta sepasang mata yang merenung jalan raya di hadapan. Fikiran saya kosong, seolah-olah berada di alam mimpi. Saya sudah tidak ambil pusing lagi apa yang terjadi kepada Saiful di sebelah saya. Suara rintihan meminta simpati itu semakin lama semakin sayup dan akhirnya perlahan-lahan hilang daripada pendengaran. Saya meneruskan pemanduan dengan cermat dan perlahan. Takut-takut kalau bunyi yang didengari tadi berulang kembali. Jam di tangan menunjukkan hampir pukul 11 malam. Saya menoleh ke arah Saiful. Dia masih lagi dalam keadaan pucat sambil mulutnya berkumat kamit membacakan sesuatu. Suasana di jalan raya ketika itu cukup lengang. Hanya sesekali van yang saya pandu berselisih dengan kenderaan yang lain. Selepas melintasi pekan Sabak Bernam, barulah keadaan kembali tenang dan terkawal. Kesibukan lalu lintas di jalan raya sedikit sebanyak menghilangkan ketakutan yang terbuku di hati. Saya dan Saiful menarik nafas lega dan kami mula berbual seperti tidak ada apa-apa yang berlaku, walaupun perasaan masih diasak oleh kejadian yang baru menimpa kami sebentar tadi. Alhamdulillah, akhirnya van yang saya pandu selamat juga sampai ke rumah keluarga arwah. Seluruh ahli keluarga dan sanak saudara arwah menyambut ketibaan kami. Saya dan Saiful membantu membawa jenazah masuk ke dalam rumah kerana mereka merancang untuk mengadakan majlis pengebumian keesokan paginya. Ketika memindahkan jenazah dari keranda ke ruang tamu,
Kami mencuri pandang untuk melihat keadaan jenazah. Alhamdulillah, jenazah berkeadaan cukup sempurna sama seperti yang kami ambil di hospital tadi. Selesai urusan, saya dan Saiful meminta diri untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan kami lebih banyak mendiamkan diri. Kejadian tersebut benar-benar menghantui kami sehinggalah kami tidak tahu untuk memulakan cerita. Keesokannya ketika arwah dikebumikan, saya langsung tidak melihat sekelibat Saiful di tanah perkuburan. Mengikut kata abangnya, selepas pulang malam tadi, Saiful terus diserang demam panas secara tiba-tiba. Saya hanya menganggukkan kepala tanda faham. Memang tidak keterlaluan jika saya katakan apa yang berlaku kepada Saiful itu ada kaitannya dengan peristiwa yang kami lalui malam tadi.